Okey. Nampak Okey, ini nampak skrin Apa ni? Ke skrin ni ada macam benda ni. Nampak tak? Okey, nampak tak skrin? Nampak Nampak Ustazah? Nampak Ustazah? Nampak. Okey. Ini adalah skrin yang kita, yang ni adalah slide yang apa yang nombor 9 tu lah. Cuma saya ambil balik yang daripada slide nombor 9 tu letak pada slide nombor 9.1. Ni ada tambahan kat bawah ni lah sikit. Sebagai sambungan supaya tak payah nak buka lain-lain kan. Okey, ini kita yang masa kita yang beritahu sifir waqaf di akhir kalimah. Kita dah tahu dah apa huruf-huruf di hujung. Apabila dia baris atas kita boleh sukunkan, apa dia baris bawah kita boleh sukunkan. Bila dia baris depan pun kita akan sukunkan. Okey, sama juga kalau tanwin baris 2 di atas, itu tak boleh sukun. Kita akan jadikan dia satu baris saja dan kita akan baca suara alif mat je lah. Kita dah buang satu, dia tinggal satu baris dan kita ada kawan di huruf alif. Itu nama dia mat iwad lah untuk kategori ini. Dan kalau tanwin baris bawah pun kita sukun dan baris depan pun kita akan sukun. Ini yang basic kita belajar hari tu. Yang banyak sampel kita bagi kan. Dia sukun mendatang dengan tasydid. Itu semua kategori sukun. Dan bila nama sukun nama dia al-iskan. Kalau puan tengok poster kan kita tulis al-iskan, ar-raum, al-ishmam. Al-iskan tu maksudnya sukun. Itu nama apa secara ilmiah dia lah. Itu nama dia al-iskan. Dan al-iskan maksudnya kita wakaf dengan keadaan sukun. Okey. Itu semua puan-puan kita dah belajar dan puan-puan dah bagi sampel, puan bagi latihan pun dah okey. Sekarang ni hari ni kita ada tambahan untuk puan-puan kita ialah tambahan ilmu lah. Dan puan-puan pun boleh guna kaedah ni ar-raum dan al-ishmam. Okey. Raum dengan ishmam. Kita tengok apa penangan dia. Untuk baris yang raum ni boleh guna untuk baris bawah. Raum juga boleh guna untuk baris depan. Tapi ishmam untuk baris depan saja. Kita tengok penerangan dia nanti bawah. Ini slide memang pun dah ada sebelum ni kan. Okey. Info tambahan. Pilihan wakaf di akhir kalimah selain daripada sukun al-mahaq. Sukun mahaq ni sukun yang mati sukun lah. Sukun. Okay, nama dia al-iskan. Okay. Apa maksud al-iskan? Mensukunkan huruf semasa berhenti di akhir kalimah dengan semata-mata sukun sahaja. Ia adalah asal dalam memberhentikan bacaan. Setiap kali kita baca Quran kan ayat kita nak berhenti, biasa kita akan sukunkan, kita akan matikan dengan sukun akan mati. Itu maksudnya al-iskan. Al-iskan nama ilmiah dia. Al-iskan maksudnya mensukunkan huruf yang terakhir tu. Waladhdallin. Lim belakang tu ada nun, nun tu kita sukun. Itu yang biasa kita bacalah. Itu nama dia al-iskan. Okey, lepas tu selain pada al-iskan, yang sukun ni memang semua orang secara normal yang biasalah. Kita ada ar-raum. Ini kaedah bacaan yang lain, ar-raum. Kalau perempuan nak apply benda ni boleh, tapi make sure kita boleh lihat muka contoh nanti. Okay, ar-raum dia kita boleh apply dengan syarat kita beritahu lah orang yang kita nak pendengarkan bacaan tu kata hari ni saya nak baca secara raum. So orang yang mendengar tu dia akan dah expect, dia akan tunggu cara bacaan raum lah. Kalau kita tak sebut, nanti dia pun tak tahu. Kalau memang orang yang mendengar tu dia tahu tentang ar-raum, okay, dia boleh faham. Tapi kalau orang yang mendengar tu dia tak tahu pasal raum, dia tahu pasal ishmam, dia akan ingat perempuan akan baca benda yang salah. Sebab tu nak guna ar-raum, nak guna al-ishmam, mesti dua-dua pihak tahu ilmu ni. Okay? Apa maksud ar-raum? Melemahkan suara. Okay? Melemahkan suara semasa berhenti bacaan baris huruf terakhir kalimah. Memang kita bila cakap wakaf ni tentu huruf yang akhir lah. Okay. Disebut dengan kadar 1/3 harakat sahaja. 1/3 maknanya pendek aja. Kalau satu. Kalau 1/3 beza. Kalau satu. Kalau 1/3 di kadar harakat tu. Maksudnya kalau kita nak guna ar-raum, huruf yang akhir tu nanti dia ke baris tetap ada tapi bunyi dia tu pendek. Sebab tu bunyi dia lemah pendek. Macam tu lah contoh, tapi takkan boleh sebab baris atas tak akan terpakai. Dia hanya di baris depan dan baris bawah. Itu contoh kadar harakat dia menunjukkan pendek dia tu. Manakala baris tanwin ditukarkan kepada satu baris sahaja. Sebahagian besar bunyinya akan lenyap. Hanya orang yang berdekatan sahaja dapat mendengar suara perlahan tersebut. Keadaan seperti membaca secara wasal, baca sambung.
bukan secara ma'arid sukun. Hanya melibatkan baris depan dan baris bawah serta tanwin baris atas dan tanwin dan baris bawah saja. Okey, maksudnya kalau kita nak gunakan ar-raum, maknanya kita nak baca tu mesti tahu kaedah. Orang yang mendengar pun mesti tahu supaya dua-dua pihak faham apa yang dia nak buat tu kan. Okey, so kaedah dia bila dia nak waqaf yang hujung, kalau macam biasa waladhdallin. Sukun yang biasa. Okey, contoh apa surah yang kita baris bawah. Nanti kita tengok kita ada bagi sampel dia. Nak ceritakan dulu ar-raum ni. Lepas tu dia hanya guna pada baris depan dan baris bawah sahaja. Baris depan yang satu tu ataupun tanwin baris depan ataupun baris bawah yang sebaris tu ataupun baris dua di bawah. Itu dua jenis tu dia boleh pakai ar-raum. Baris atas tak boleh pakai kaedah tu sebab dia adalah mad-iwad. Betul tak boleh guna bunyi tak boleh namanya dia i, u, macam tu je. Untuk baris atas dengan baris bawah sahaja dan orang yang dekat je boleh dengar. Kalau contoh kita bertalaki ada tentu lebih depan. Kalau macam contoh kita bertadarus kawan sebelah. Macam kalau kawan tu jauh sikit pun tak boleh dengar. Dia memang orang sangat rapat je boleh dengar sebab dia sangat pendek dan dia perlahan. Sebab dia lemah, suara yang lemah. Okey, itu kaedah dia. Lepas tu satu lagi bila kata nak baca itu ar-raum. Ar-raum maksudnya baris masih kekal ada, cuma dia pendek aja. Bunyi dia lemah. Kita tak matikan. Ini iskan kita matikan dah tentu sukun terus. Tapi ar-raum baris tu masih ada tapi sikit aja bunyi. Kalau baris bawah tu i satu akad. Tapi kalau 1/3 i. Kalau baris depan tu u. Baris depan bu. Tapi kalau 1/3 bu. Macam tu. Itu jarak dia. Sikit sangat. Sebab tu orang yang dekat saja boleh dengar. Okey, itu adalah ar-raum. Maksudnya baris masih ada, cuma pendekkan saja bunyi. Okey. Kalau al-ishmam pula memuncungkan dua bibir. Maksud ishmam tu kena munculkan dua bibir sebaik sahaja selepas mensukunkan huruf terakhir tanpa mengeluarkan suara sebagai isyarat baris depan. Hanya dapat dikenapasti oleh orang yang tidak buta yang memerhatikan bacaannya hanya melibatkan baris depan sahaja. Okey, bila kata al-ishmam pula maksud dia nak muncungkan bibir. Nak muncungkan bibir, dia kena habis ayat tu macam tadi. Cara ma'rif sukun, nak waqaf yang macam biasa tu. Waladhdallin. Maksudnya dah waqaf jenis ma'rif sukun, baru kita muncungkan bibir. Macam tu. Tapi dengan syarat huruf yang ujung tu mesti baris depan lah. Dia sebab ni ismam tak boleh depan saja. Baris atas tak boleh pakai, baris bawah tak boleh pakai. Sebab bibir nak muncul adalah huruf waw. Kan mahraj waw kan bibir. So waw tu bila hujung dia baris depan ataupun dia tu tanwin baris depan baru boleh guna ismam. Ini pun sama kita kena beritahu, kita kena tahu kaedah, orang yang mendengar pun mesti tahu kaedah. Dengan syarat tambahan orang yang mendengar tu dia tak buta. Kalau dia buta, walaupun dia guru tapi dia buta dia tak boleh guna kaedah ismam, dia kena gunalah raum. Ismam sebab dia nak kena tengok muncung. Tapi kalau dia tak nampak, tak terpakailah kaedah ismam ni. Okey. So nak guna ismam make sure dua-dua pihak pun boleh melihat. Yang mendengar pun melihat, yang baca tu tentu boleh melihat lah. Kadang kan orang yang baca tu dia guna ismam, contoh guna ismam tapi guru tu boleh nampak dia memuncungkan bibir. Tapi bila orang buta pula macam mana dia nak dapat kaedah nak nampak kemuncung tu kalau dia sendiri tak nampak kan. So maksudnya secara logiknya pun orang yang membaca tu tak buta dan orang yang mendengar pun tak buta. Untuk kaedah ismam ni, maksudnya dua-dua pihak boleh nampak sebab nak kena muncungkan bibir. Dan muncungkan bibir pun sebab dia tak ada bunyi. Kalau ada bunyi macam raum tak apa. Orang tak nampak pun boleh sebab boleh dengar i, u. Tapi kalau ismam, dia tak ada bunyi. Hanya isyarat muncung. Bila kalau isyarat muncung tanpa bunyi, kena orang-orang tu kena nampak lah. Kalau buta memang tak boleh. So tak boleh guna kaedah ismam lah. Okay. Itu menunjukkan bahawa iskan, raum, al-ismam ni, tiga jenis ni adalah kaedah cara nak berhenti. Dan majoriti orang akan guna al-iskan lah. Sebab kalau dia tak belajar al-raum, dia tak belajar al-ismam, dia pun dia tak akan gunalah benda ni. Secara umumnya orang akan guna iskan yang standard. Tapi bila perempuan dah belajar, at least kita tak naklah level yang itu je. Kita naklah level sikit belajar ar-raum, kita belajar al-ishmam, so kita tahu. Dan kalau kita tak apply pun, orang lain baca pun kita boleh tahu, oh dia baca raum, dia baca ishmam. Okay, ini dia punya info. Nanti kita akan share nota ni, perempuan boleh tengok balik lah. Okay, ini kita tengok satu-satu ar-raum. Okay, ar-raum. Saya dah cakap tadi, ar-raum maksudnya melemahkan suara semasa berhenti bacaan huruf terakhir. Kita kata waqaf dah tentu. Bila kita sebut waqaf, bayangkan mesti yang terakhir lah. Janganlah bayangkan awal pula. Awal tu kita nak mula, ibtidak. Raum, bila kata waqaf, maksudnya yang last kali kita nak berhenti. Okey, bila kata raum, lemahkan suara 1/3 harakat saja. Maksudnya baris tu masih ada.
Kita tak matikan dia, dan bila kita nak baca tu dia seolah-olah macam dia tak bunyi berhenti. Dia macam seolah kita nak baca sambung. Keadaan seperti membaca secara wasal. Seolah macam baca sambung. Padahal kita nak berhenti. Cuma bunyi dia tu seolah macam kita nak baca sambung. Sebab apa? Baris tu masih ada. Kita tak sukunkan. Okey. Bukan secara ma'arid disukun. Kalau ma'arid sukun tu kita waladhdallin. Habis macam ni kita ambil satu sampel ni. Okey, contoh kita nak tengok. Ini contoh baris bawah. Ala ta'ami miskin. Okey, kita bila kata waqaf kita tengok hujung last sekali. So huruf yang last sekali ada huruf nun. Okey, nun. Nun ni kalau kita baca al-iskan, kita nak matikan waqaf yang biasa tu. Ala ta'amil miskin. Itu al-iskan. Maksudnya kita dah sukunkan nun. Dah matilah. Kan baris yang bawah kita akan tukar jadi sukun. Itu al-iskan. Itu normal. Kita baca macam tu. Tapi kalau kita nak baca secara ar-raum, tak boleh baca macam ni. Ala ta'amil miskin. Ni. Tak boleh. Dia tak boleh baca kin. Seolah macam mati sukun. Lepas tu dia ni. Tak boleh macam tu. Itu bukan kaedah dia. Bila ar-raum dia seolah-olah macam kita baca wasal. Dia seolah macam kita nak sambung. Seolah macam kita tak berhenti bunyi dia tu. Dia akan bunyi macam ni. Ala ta'amil miskini. Al-miskini. Ki mak asli biasa 2. Ni tu 1/3. Itu kaedah ar-raum. Tak boleh baca ala ta'amil miskin. Ni. Tak boleh seolah macam nak berhenti ke, nak baris ni. Kalau miskin ni, itu tak boleh. Itu kaedah yang salah. Kalau kita kata nak baca, okey hari ni saya nak baca ar-raum, mesti baca dengan cara ala ta'amil miskin. Jangan berhenti pula sangkut suara. Ala ta'amil miskin. Sorry. Tak ada panjang. Itu dari mad sukun. Sebab ni 2 je. Bila kita tak biasa, memang kita akan sangkut lah. Tapi sebab kita nak belajar kan. Cuba apply. Ala ta'amil miskini. Kini. Itu cara raum. Itu kalau contoh baris bawah. Okay, kalau contoh tanwin baris bawah, so kita tengok baris bawah dulu. Okay, kalau contoh baris bawah, kita baca, kita nak berhentilah kat sini perkataan ni. Yang kebetulan perkataan ni pula ada tanwin baris bawah. Okay. Bila tanwin baris bawah, boleh tak guna ar-raum? Boleh sebab syarat dia kata boleh. Tanwin baris satu boleh, tanwin baris bawah pun boleh. Maknanya, tapi kita kena buanglah baris tu, buang satu. Dia akan bunyi, ini kalau macam kita baca yang normal, al-iskan cara sukun tu, fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu makrif sukun yang biasa. Dan kita akan sukun yang hujung, maknanya al-iskan, kategori sukun. Itu yang normal. Okay, kalau kita nak baca ar-raum, fabashshirhum bi'adzabin alimi. Alimi. Itu ar-raum. Bila kata ar-raum, li mak asli 2, mi 1. Bukan 1, 1/3. Alimi. Miskini. Itu ar-raum. Itu kaedah dia. Sebab tu kalau nak cuba guna kaedah raum, itulah gaya dia. Tapi jangan kita tahu teori, tapi cubalah praktis. Bila macam sekarang ni perempuan, kita memang saya memang tak dengar suara perempuan, tapi cuba buat. Cara cuba sebut kaedah dia bila belakang ni kat bawah ki ada ya sukun, ada ya mat ni kan. So ni memang maintain 2 harakat. Ni 1/3 je. Al-miskini. Ni. Maksudnya orang yang dekat je boleh dengar. Kalau duduk jauh tak boleh dengar pun. Sebab ni tu ni. Nak kata al-miskini, itu complete 1 harakat. Kena maknanya tempo tu memang kena jaga betul. Sebab ada ni itu complete 1, ni 1/3. Itu kalau ni, itu dah 2. 1/3, 1, 2. Semua tempo tu perempuan kena betul-betul mahir. Kena tahu agak dia punya jarak bunyi tu. Ala ta'amil miskini. Itu raum. Itu kalau baris 1. Kalau baris 2 pun kaedah yang sama. Maintainkan tadi 1 baris saja. Maksudnya kita takkan bunyi alimin. Tak ada lah macam tu. Mesti alimi. Bunyi tu. Fabashshirhum bi'adzabin alimi. Itu nama dia ar-raum, cara ar-raum. Itu kalau baris bawah. Okay, kalau baris depan sama juga. Okey, contohlah hari ni saya nak baca, saya nak talaki guna ar-raum lah kata contoh. Okey, so maknanya semua yang hujung kita nak wakaf kita akan gunalah ar-raum tu. Ni macam ni contoh je kalau baris depan. Ayat ni tak berhenti. Itulah dia pula baris depan. Okey, contoh baris depan kan.
So bila kita dah nak kata ar-raum, ra yang beri depan ni akan bunyi 1/3 bunyi saja. 1/3 dan huruf mat sebelum ni maintain samalah 2 harakat. Kita tak boleh baca, jangan baca kalau kita nak guna ar-raum, tak boleh baca wa huwal latiful khabir. Itu jadi mat sukun yang biasa al-iskan. Itu al-iskan. Tapi kalau ar-raum wa huwal latiful khabir. Khabir. Bu. 1/3 saja. Itu memang dia sangat pendek. Sebab tu orang dekat saja boleh dengar. Wa huwal latiful khabir. Itu je. Itu adalah ar-raum. Itu kalau tanwin kalau beri depan. Kalau tanwin beri depan pula sama juga. Kalau kita baca cara al-iskan wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Itu mat arid sukun yang biasa al-iskan. Mat arid sukun tu kan kita sukun mendatang, mat arid sukun, mat mendatang kerana sukun. Namanya dalam kita al-iskan tu. Maksud ilmiah dia. Okay, kalau nak guna ar-raum wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Itu bunyi ar-raum. So puan boleh praktis macam mana nak guna ar-raum ke, nak guna al-iskan ke. Al-iskan tu dah biasa buat. Tapi cuba nak try buat praktis ar-raum. Tapi kena kadar harakat tu jangan lama-lama lah. Jangan kabiru, ru. Itu dah satu. Kabiru, itu satu. Kabiru. Itu ber1/3. Benda tu memang kita ru. Beza. Ru. Lain tu. Sebenarnya tu semua, ini untuk kalau perempuan nak meningkatkan kata kualiti bacaan, boleh cuba baca. Dan kalau macam perempuan nak bertahan lelaki nak guna ar-raum ke al-ishmam, kena beritahu pada guru tu lah. Hari ni saya nak baca cara ar-raum. So orang yang mendengar tu tahulah. Ataupun kita dengan sesama kawan kita sendiri ke nak bertadarus ke apa, kena beritahu awal-awal. Hari ni saya nak baca cara ar-raum. So orang yang mendengar tu tahu. Tapi dengan syarat dia pun tahulah. Kalau dia tak tahu kan dia ingat kita baca salah pula. Maksudnya macam tu. Okay? So bila ar-raum maksudnya melemahkan bunyi baris tu dengan kadar 1/3 harakat sahaja. Dan dia nak cara baca pun dia tak boleh cara makrif sukun. Bukan secara makrif sukun. Dia baca secara seolah-olahnya macam cara nak wasal, macam baca sambung. Kan bunyi dia macam nak sambung. Tak bunyi macam nak berhenti pun. Ala tu'amil miskin. Kita nampak memang nak berhenti lah bunyi macam tu. Tapi ala tu'amil miskin. Soalan macam tak berhenti. Ni, ada bunyi soal berhenti ni. Macam tu. Itu kaedah ar-raum. Okey. Dia hanya boleh pakai untuk baris bawah, baris depan, tanwin depan, bawah. Atas tak pakai. Atas memang tak boleh. Dia untuk mat iwad aja baris atas. Dia menunjukkan mat iwad tu memang special. Dia tak boleh kalau tergugat dengan apa-apa jenis kaedah pun, dia tetap maintain macam tu je. Untuk baris atas. Okay, kita tengok al-ishmam. Ini semua kena praktis sebab dia benda kita tak biasa. Okay. Tapi kena tahulah bahawa dalam Quran ni boleh baca macam tu. Ada macam tu. Dan kita tahu ilmu tajwid memang ada. Khusus untuk al-ishmam dengan ar-raum tadi. Okay, kita tengok kaedah al-ishmam pula. Okay, al-ishmam maksud dia apa? Memunculkan dua bibir sebaik sahaja selepas mensukunkan huruf terakhir tanpa mengeluarkan suara sebagai isyarat baris depan. Hanya dapat dikenapasti oleh orang yang tidak buta yang memerhatikan bacaannya, hanya melibatkan baris depan sahaja. Keadaan seperti membaca ma'arid sukun. Okey, bila al-ishmam kita baca macam ma'arid sukun yang biasa je. Kita wakafkan semua macam sukun biasa. Cuma hujung tu nak kena muncung. Nak muncung tu lah memerlukan orang yang tak buta. Kalau buta dia tak nampaklah muncung kita tu. Okey, contoh ni kan. Ni dia hanya terpakai untuk baris depan, baris depan dengan tanwin depan saja. Bawah tak boleh pakai. Bawah kena guna untuk raum, al-iskan dengan itulah dua kalau untuk baris bawah. Kalau ishmam untuk baris depan. Okey. Kalau macam ni contoh. Dia kata dia mesti baca keadaan ma'arid sukun. Kita wakafkan dulu. Dah habis ra tu kita matikan, baru buat muncung. Buat muncung tu tak ada bunyi isyarat aja, simbol aja. Wa huwal latiful khabir. Khabir. Bir. Dah wakaf dah, kita dah sukun dah. Tapi dia muncung depan tu baru bunyi. Macam tu. Tapi jangan dia tak ada bunyi. Isyarat saja. Cuba buat muncung masing-masing, keluarkan muncung masing-masing tu saya tak nampak pun. Macam nampak slide ni. Perempuan praktis sendiri. Wa huwal latiful khabir. Tapi jangan delay lama terputus pula. Jangan wa huwal latiful khabir. Dalam mana pula dia punya dah habis sukun, tiba dia punya muncung tu lambat datang, lambat sampai. Tak boleh.
Habis terus muncung. Maksudnya selesaikan makrif sukun tu bunyi khabir. Baru muncung. Maksudnya dia tak adalah tertinggal. Soalnya macam kalau orang tengok apa pasal dia ni dah baca khabir tiba. Sebab tu bila dulu kalau kita tengok zaman-zaman dulu kan dia ni tak ada belajar ilmu tajwid ni, sebab sekarang ni sebab zaman ada ilmu tajwid kita belajar ada silibus semua. Dan kita tahu kalau orang buat muncung, ini dia baca ismam. Kalau zaman dulu kita dia belajar zaman dulu ni dia ni kita pun tak ada belajar secara khusus makrif sukun, ismam, raw ni tak ada cara apa kata ada nota, teori semua tak ada. Kita hanya dia ni macam ialah praktikal biasa. Sebab tu dulu ramai orang macam bukan nak kata cerita lawak lah, tapi dulu kalau bila kita guru-guru tengok ustaz lelaki bila nak belajar pelajar pula biasa orang perempuan dia rajin nak belajar ngaji kan, orang lelaki jarang sikit, memang dia orang ni memang payah sikit nak mengaji, biasa orang perempuan dia rajin. Sebab tu bila ustaz dulu mengajar, bila sampai bab ismam ni orang perempuan malu nak sebab dia macam muncung-muncung kan. Sebab tu ada kes memang ustaz lalah kahwin dengan dia punya pelajar. Sebab apa? Dia buat muncung-muncung. Ini bukan cerita lawak, memang benda tu ada berlaku. Sebab apa bila nak buat muncung tu, satu memang kita perempuan memang kita segan. Ustaz dia mengajar memang dia kena ajar, memang itu kaedah. Bukannya sengaja-sengaja suka, memang ada kaedah. Sebab tu bila zaman dulu bila buat kaedah wa huwal latiful khabir. Orang yang tak belajar ingat apa hal ustaz tu macam nak muncung-muncung kok kan macam gatal ke apa kan. Tapi ni bukan masalah gatal. Ini memang kaedah bacaan dia macam tu. Dia nama dia al-ismam. Sebab tu zaman sekarang bila kita dah belajar macam ni kita tak rasa pelik pun sebab memang ada kaedah tu. Tapi sebab zaman dulu ialah kita jenis dulu pun mana ada macam kelas-kelas tajwid bagai tak ada. Jadi kita belajar kan direct orang tu macam tu, mengajar kat kampung ke apa biasa. Tapi ialah guru sebagai ustaz ke apa yang mengajar memang dia, ilmu tu dah ada, cuma nak menyampaikan jenis secara direct macam tu. Jadi orang yang menerima pula tak ada cara formal belajar ni semua. So dengan macam segan lah nak muncung-muncung bagai kan. Tapi itu memang ada kes-kes berlaku, memang itu cerita lawak lah. Tapi memang benda tu berlaku. Sebab macam ni lah. Lepas tu asyik buat muncung-muncung, bukan sengaja buat muncung, memang kaedah baca tu. Nama dia al-ismam. Okay. So bila baris depan, macam tu kaedah dia. Kita kena baca secara sukun dulu. Matikan macam biasa makrif sukun tu, baru buat muncung. Tapi muncung tu janganlah delay, jangan terlebih tertinggal pula. Habis je sukun, terus muncung. Okay, contoh ni kalau tanya baris depan. Wa ajrun kabir. Itu makrif sukun yang biasa, al-iskan yang biasa. Ra tu kita sukunkan. Okay, kata hari ni saya nak baca secara ismam. Wa ajrun kabir. Kabir. Buat muncung. Muncung tak ada bunyi, jangan buat dia tak ada bunyi, memang tak ada bunyi. Isyarat simbol sahaja untuk tunjukkan waw tu baris depan. Itulah kaedah al-ismam. Maksudnya ismam ni hanya boleh guna untuk baris depan ataupun tambahan baris depan sahaja. Sebab apa? Makhraj waw kan bibir. Sebab itulah dia boleh terpakai. Kalau baris bawah tak dipakai. Dia hanya guna untuk aram saja. Kalau ismam untuk baris depan sahaja. Itulah kaedahnya. Benda ni kena praktis. Kalau kita jenis tak nak cuba, jenis macam tak naklah muncung-muncung malu, memang kita takkan dapat ilmu ni. Sebab ini adalah ilmu. Okey, ilmu kita kena ikut secara bersanad. Memang itu cara bacaan dia. Macam tu Rasulullah baca, macam tu Jibril baca. So, takkan kita tak nak baca macam tu. Jangan dia apa kita baca al-iskan yang itu memang standard lah, itu memang kita tahu. Tapi pelbagai ilmu yang kita tahu. Jadi kita dah tahu aram maksudnya lemah ke bunyi baris tu. Okey, lepas tu kalau ini pun kalau baris depan tadi kan kita cakap pendek kan. Tapi ismam ni memang untuk baris depan saja. Sebab dia tak terpakai untuk baris bawah, baris atas memang tak boleh. Tapi kaedah dia baca macam makrif sukun, makam macam hujung sampai habis macam biasa tu, baru muncung. Sebab muncung tu tak ada bunyi. Sekali cuba perempuan pun praktis. Jangan malu-malu. Sebab perempuan dah tengok skrin sendiri apa nak malu kan. Praktis lah, kena cuba. Sebab ini Quran. Kita belajar. Wa huwal latiful khabir. Muncung tu panjang mana tu, tu pulanglah kita tak ada nak sukat pula muncung tu panjang mana. Tapi asalkan buat untuk baris depan. Kalau contoh ada bunyi lah ru, macam tu lah jarak muncung tu kan. Janganlah pula khabir. Over sangat nak mencium siapa. Tu janganlah over sangat kan. Nanti orang tengok pahal dia tengok skrin buat muncung dia tengok cerita apa. Dia tergalak ke apa, padahal orang tengah belajar ni. Maksudnya kan, dah lah pakai earphone semua orang tak dengar. Tiba dari jauh nampak buat muncung-muncung dia pahal kan. Tapi ini adalah ilmu lah. Contoh kalau baris depan, wa ajrun kabir. Baru muncung. Tapi jangan delay, jangan muncung tu delay. Habis sukun terus muncung. Jangan wa ajrun kabir. Relax dulu baru
muncul. Tak boleh lah itu, faham pula itu tak ada guna kaedah pun. Sebaik habis sukun terus muncul. Okey, itu maksudnya mengguna kaedah al-ishmam. Nak guna kaedah ni beritahu pada guru hari ni saya baca secara ishmam, atau pada kawan kita nak bertadarus ke, kawan kita biasa kita ada grup mengaji ke apa, hari ni kita try baca al-ishmam. So kita orang dekat boleh dengar lah. Sebenarnya orang dekat je boleh dengar, ada orang yang nak ishmam kan orang yang boleh nampak je boleh buat. Kalau tak boleh. Kaedah tu. Okey. Dan ni ada perhatian. Ishmam dan raum hanya berlaku di akhir kalimah kecuali satu kalimah sahaja yang berlaku di tengah kalimah, iaitu pada surah Yusuf ayat 11. Ini perempuan semua tahu. Famous. La ta'manna. La ta'manna. Kan kaedah tu. Kita kata al-ishmam atau ar-raum. Tapi tengok kita beza dia. Kenapa? Huruf ni surah Yusuf ni ayat 11 dia berlaku ishmam dan raum tu berlaku di tengah-tengah kalimah. Yang ini berlaku di hujung. Kan cara wakaf, kita hujung dan wakaf. Satu kalimah ni je dia berlaku di tengah kalimah tu sendiri. Itu nanti kita akan belajar dalam kategori ayat-ayat gharibah. Dia berada dalam kategori ayat gharibah menurut bacaan Imam Hafs. Ini dia masuk kategori yang khusus lah, dia special. Sebab nak cara baca tu pun ada gaya dia kan. Kedua-dua kaedah ni hanya boleh dikuasai dengan mempelajarinya dari guru yang mursyid. Wajib bertalaki musyafahah. Namanya nak raum ke, ishmam ke, al-iskan ke apa pun, tak kira lah apa pun, kita mesti bertalaki untuk dapatkan bunyi yang betul. Sebab guru tu akan cakap, oh ni panjang sangat, ni pendek, dengung lebih lagi, tak cukup. Itu tujuan kena bertalaki, nak make sure betul tak kita sebut tu. So kalau al-ishmam tu, itulah bunyi dia. Nak guna al-ishmam, wakaf cara ma'rif sukun dulu, settle habis sampai sukun dia, baru buat muncung. Dan muncung jangan delay. Kalau nak guna ar-raum, lemahkan bunyi baris yang hujung tu lah. Kalau baris bawah, ni. Tapi jangan bunyi al-miskin ni. Tak boleh. Kita nak sebut pun tak boleh. Dia macam susah. Tak boleh. Dia tak boleh guna kaedah tu. Dia mesti al-miskin, alimi, al-khabiru, kabiru. Itu ar-raum. Ar-raum maksudnya dia kekal macam biasa, maksudnya biasa. Dan baris tu 1/3. Sebab kan kita nak berbunyikan 1/3. So kita tak boleh lah jadi ma'rif sukun, nak wakafkan terus. Sebab tu kita seolah macam secara wasal, macam bersambung. Seolah macam dia hidup lagi. Padahal kan kita nak matikan. Cuma kaedah tu ar-raum. So raum, guna baris bawah atau tamim bawah. Boleh guna untuk baris depan atau tamim baris depan. Itulah maksud dia. Menggunakan secara ar-raum. Okay. Nanti pun boleh tengok balik nota lah. Dia pun boleh tengok dekat YouTube apa semua tu. Macam mana kaedah nak baca ar-raum, al-ishmam ni. Kena praktis benda ni. Kena praktis sebab mulut kita kan. Okay. Ar-raum dan al-ishmam tak boleh digunakan dalam keadaan. Ni kita tak boleh gunalah kalau keadaan macam mana. Nak guna ar-raum dan al-ishmam ni. Keadaan tadi semua, yang tadi tu boleh lah. Baris atas, baris bawah, baris depan. Tapi kalau untuk baris atas tak boleh guna. Ishmam ke raum ni tak boleh guna. Ya, sebab ni dah tentu memang jadi ma'rif disukun. Nasira, nasira. Kan ma'iwat berdiri di atas. So kita tak boleh guna nasira. Kalau contoh, nak kita kena kita kata okey saya nak guna secara ar-raum nasira. Tak boleh sebab ini adalah huruf mat. Mesti tu tak 2 harakat juga, dia tak jadi 1/3. Dia kena maintain dengan 2 harakat. Sebab tu untuk baris atas tak boleh guna kaedah ni. Okey, kalau ta marbutah pun tak boleh. Sebab kita wakaf kan terus jadi ha yang sukun. Kita tak boleh baca salasati. Salasati. Tak boleh guna kaedah tu. Kadang-kadang kita kata okey saya nak jumpa ar-raum lah. Tiba kita baca salasati. As-salati, as-salata. Tak boleh, dia bukan kaedah dia. Ta marbutah kita beritahu apa yang berlaku. Bila nampak ta marbutah, apa keadaan baris pun, walaupun dia berada atas ke, tamim atas ke apa, tetap dia akan jadi ha yang sukun. Salasah, as-salah. Itu bunyi dia. Dia akan tukar jadi ha. So tak boleh guna. Ar-raum tak boleh, ishmam pun tak boleh. Memang tak boleh dah pun. Dia kalau pun kata dia baris bawah, tapi sebabkan dia ta marbutah, kita tak boleh guna. Macam tadi lah, salasati. Tak boleh guna. Tak boleh. Sebab ta marbutah maintain terus tukar pada ha yang sukun. Salasah. As-salah. Itu ta marbutah. Apa lagi tak boleh? Alaihim. Ini kena, sebenarnya kita kalau kita baca dalam teks betul pun memang dia dah sukun. So kita pun takkan nak baca baris depan. Tapi sebabkan ada qiraat lain yang baca ni baris depan. Tapi tak terpakai pada kita sebab kita pun tak guna. Tapi just info je lah. Dari segi bacaan Imam Qalun dan Ibn Kathir dia baca dengan baris depan. Alaihim ni baca alaihimu. Tapi sebab kita tak baca dengan tu so tak adalah.
tu macam perempuan akan baca biasa je, alaihim. Tapi kalau perempuan baca cara qiraat Ibn Khaldun apa ni, Imam Khaldun dengan Ibn Kathir ni, alaihimu pun tak boleh pakai sebab dia dalam kategori mim jamak. Ini bab tata bahasa lah. Tapi ini kita tak ada, untuk apa yang kita belajar ni sebagai yang basic, yang asas ni, kita tak perlu nak risau apa-apa dah sebab ni tak ada apa, kita bukan baca pun biasa je, alaihim. Sebab dia pun jenis sukun, dia tak ada beri depan ke apa. Ni info sajalah. So hal domir pun sama. Ini tadi yang siapa yang confuse tu, ini hal domir, ini ta marbutah. Pattern sama je. Cuma dia tak ada titik. Ini kalau ada 2 titik, ta marbutah. Kalau tak ada titik kosong macam ni, dah hal domir. Kan pattern sama je, beza tak ada titik je. Okey. So ini pun sama, bila nak wakaf tak boleh nak guna ismam. Kena beri depan ataupun ni beri depan, ini beri bawah, kita nak guna ar-raum ismam tak boleh guna sebab ha domir tetap dia akan wakaf dengan ha yang sukun je. Nafsah wa yu'allimu. Dia kita baca wa yu'allimuhu. Tak boleh guna. Ataupun wa yu'allimu. Tak boleh kena ismam kan. Ismam kan kena makrif sukun. Ini bukan makrif sukun, memang tak boleh pun. So memang tak terpakai. So ni akan wakaf macam biasa saja. Sukun je lah, al-iskan lah biasa. Ta'wili nafsah wa yu'allimu. Namanya kita baca berhenti secara al-iskan, sukun yang biasa. Maksudnya untuk jenis-jenis ni tak boleh guna raum, tak boleh guna ismam. Memang tak boleh lah. Sebab tak boleh, kita nak sebut pun tak boleh, susah. Memang so tak terpakai. So itulah kaedah raum dengan ismam. Ingat kita nak wakaf tu ada 3 jenis lah. Yang secara gambaran besar dia, kita berhenti secara al-iskan. Maksudnya hujung tu kita sukun yang biasa lah kita belajar yang buat nota 9 kan banyak kan. Itu normal lah biasa kita akan sukunkan. Dan kalau kecuali bila baris atas, kita akan buang 1 baris jadi mak iwad. Itulah. Itu dengan tambah butah, dia memang akan terus tukar jadi hal yang sukun. Itu memang automatik, memang special dia memang macam tu. Okey. Lepas tu kita ada berhenti secara al-raum. Al-raum, yang maknanya kita lemahkan baris yang hujung tu dengan kadar 1/3 harakat sahaja. Itu maknanya gunakan al-raum. Dan kalau kita nak guna al-ismam, hanya untuk baris depan sahaja. Dan itu pun dah bila dah wakaf sampai hujung baris sukun macam biasa dah sukun tu, baru keluarkan muncung tu. Tapi tak boleh delay lah, habis sukun, habis ayat kita sukun, kalimah kita sukun tu, terus buat muncung. Jangan delay. Sebab muncung tak ada bunyi, dia ada simbol saja, isyarat untuk dia baris depan. Itu adalah 3 jenis keadaan yang kita boleh guna. Untuk kita nak baca Quran tu, kita nak upgrade bacaan kita kena cubalah. Jangan macam ni kita belajar teori, tapi nak buat tu macam tak nak lah, tak cuba. Kena cubalah sebab ini Quran. Kita buat, apa lagi kita nak buat? Kita dah peringkat level macam ni dah, inilah semua kita nak belajar, bila lagi nak buat. Okey. So itu arum dengan al-ismam. So itu kategori tak boleh pakai. Dia terang tak boleh pakai, ini memang ada special dia. Okey. So sekarang ni kita masuk ibtidak ni secara umum je lah, ringkas saja. Sebab apa? Ini melibatkan kata pilihan kita sendiri nak mula pada mana. Tapi oleh kerana nak mula pada mana tu kan melibatkan tata bahasa ke, tak nak ayat tergantung ke apa, itu semua lebih pada kita kena tengoklah pada terjemahan terjemahan Quran tu kat mana Quran yang kita boleh ambil. Nah kalau siapa yang guna Quran yang memang dah ada wakaf ibtidak tu boleh ikut je lah. Kan ada tak warna kan, warna-warna bila boleh ambil balik, bila nak stop. Itu biasanya kalau orang yang nafas panjang, yang nafas dia mencukupi, boleh follow. Dan apa kita nak cerita ni adalah untuk yang memang sangat basic, memang terbaca pun memang tersebut-semput lah. Satu ayat tu pun habis memang payah kan. So ini adalah sekadar jalan keluar saja. Ini bukan cara yang terbaik, tapi at least sekurang-kurangnya bolehlah daripada kita langsung rasa macam tak boleh berhenti, nafas tak cukup, tu tak nak ngaji. Tu tinggal susahlah ngaji Quran ni, nak kena nafas panjang. Lepas tu kita pun malas lah, terus kita nak ngaji. So kita tak naklah keadaan macam tu. Kita nak sekurang-kurangnya bolehlah juga baca walaupun set terhenti kan. Sebab kita curi nafas tak boleh. Biarlah kita pergi banyak kali lagi tak apa daripada curi nafas. Nafas tak boleh. Okey, kita tengok secara umum ibtidak. Ibtidak ni apa? Memulakan bacaan setelah wakaf. Ini kita dah berhenti. Atau memulakan setelah menamatkan bacaan. Jadi kita kotak atau perbahagian ibtidak. Okey, bila kita dah baca Quran, kita nak berhenti kan. Baca nak berhenti, maknanya wakaf. Nak mula balik tu lah benda ibtidak. Okey, nak mula balik tu sama ada nak ambil nafas ke, ataupun memang kita dah sadaqallahul azim. Itu kan kita nak baca balik semua tu. Itu maksudnya ibtidak lah, nak mula, nak start tu. Namanya ibtidak. Okey, ibtidak ni dia ada 2 pembahagian. Satu, nak permulaan surah dalam Al-Quran. Hendaklah memulakan bacaan dengan isti'azah
dan basmalah. Maksudnya kalau kita nak mula tu, kita mula dengan a'udzubillah, lepas tu baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak start nak ngaji kan mesti kita macam tu kan. Itu nama dia permulaan surah dalam Quran. Nak mula. Ataupun kita nak mula tu mesti bila? Pertengahan surah dalam ayat Quran ni. Kalau mula-mula kita nampak kan bismillah, surah kita nak mula-mula kita surah Anfal. Mesti kita auzubillah macam itulah nak mula tu. Kita boleh kita mulakan dengan isti'azah dan basmalah. Tapi kalau kita kata surah Anfal tu kita dah baca ayat nombor 20 lah kata, nombor 20. So nak start kat situ, apa yang nak buat? Itu dah kira macam pertengahan surah dalam Al-Quran. Apa nak buat? Hendaklah memulakan bacaan dengan isti'azah. Kemudian boleh nak pilih sama ada nak baca basmalah atau sebaliknya. Ibtidak adalah sesuatu yang berlaku atas pilihan sendiri bukan kerana terpaksa. Sebab ini kan kita sendiri baca dan kita pun tahu nafas kita banyak mana. So bila kalau kita katalah kita baca di tengah surah, katalah macam orang yang bertalaki tu, contoh hari ni dia baca ayat 1 hingga ayat 20. So besok dia kena baca ayat 21. So bila ayat 21 tu kalau dia tak nak baca basmalah pun tak apa, dia tu auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca ayat 21 tu. Itu maknanya kalau dia kat tengah-tengah surah. Tapi kalau nak baca bismillah pun tak ada masalah, boleh je. Atas pilihan siri. Sekali ya boleh, maknanya tak ada salah pun. Kalau terus auzubillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu terus sambung ayat tu, ayat ke-20 apa kan. Boleh terus dalam macam tu. Kalau nak baca bismillah pun tak ada masalah. Itu maksudnya keadaan ibtidak tu sama ada di permulaan surah ataupun di pertengahan surah. Ini kita boleh keadaan nak mula bacaan tu lah. Ibtidak yang digalakkan dan ibtidak yang tidak digalakkan, yang mana kita patut buat, digalakkan buat, atau yang ni elok-elok tak payah buatlah, elakkan. Okay, contohnya memulakan bacaan pada kalimah yang tidak mempunyai kaitan dari sudut tata bahasa Arab atau makna dengan kalimah sebelumnya. Ini betul bila kata ibtidak ni, kalau kita yang boleh tu maknanya kita tengok mula ayat tu lah, kan ada ayat bernombor-nombor tu, ayat 1, ayat 2, ayat 3, maknanya kita nak mula tu, tak ada masalah, itu memang digalakkan sebab dah memang mula ayat. Tapi kata ayat tu panjang kan, tanda waqaf pun tak ada, tanda suat lam ya tak ada, benda-benda simbol-simbol waqaf pun tak ada. Itu masuk kategori yang tidak digalakkan tu maksudnya. Memulakan bacaan pada kalimah yang mempunyai kaitan dari sudut tata bahasa Arab atau makna dengan kalimah sebelumnya akan mencacatkan keindahan ayat suci Al-Quran. Ini dia, oleh kerana kita ni, orang yang faham bahasa Arab tak masalah, dia boleh tengok ayat ni, okey, sesuai ambil kat mana, ambil nak reverse balik ke, nak teruskan saja ke, itulah kaedah ni maksudnya. Tapi kena orang tu dah faham bahasa Arab lah. Tapi bagi yang tak faham bahasa Arab tu, sebab tu dia kata benda ni, orang kata kita kena, kalau kita betul-betul tu tengok pada terjemahan tu. Ayat tu sebenarnya maksud dia apa. Kita kena reverse balik. Tapi oleh kerana kita bukan level tu, kita ni orang biasa je, tujuan kita nak audio ngaji, nak boleh sebut aja. Sebab tu kata kaedah ni bukanlah kaedah yang terbaik, tapi sekurang-kurangnya adalah jalan keluar untuk kita ada semangat nak baca Quran tu. Sebab kita level sini, saya tahu majoriti perempuan kat sini ada level memang nak baca Quran tu aja. Dari segi macam terjemahan tu mungkin kita belajar dengan guru lain. Kan ada kelas tafsir, kelas terjemahan, kelas apa-apa semua tu. Jadi bila untuk kita sendiri yang nak baca seorang-seorang, nak baca sendiri kat rumah tu, kita guna kaedah yang biasa je lah. Tak adalah sampai kita nak memikirkan ayat ni boleh ke tak boleh ke. Kalau nak tengok tu, kena tengok terjemahan. Kita tengok terjemahan, kat mana nak ambil balik, mana nak apa, reverse ke terus ke apa. Itu kaedah dia lah. Okay. Ini panduan memulakan satu bacaan. Ini secara umum saja, sebab ibtidak ni atas pilihan kita sendiri. Puan kena tengok, kalau kita kata mesti berhenti sini, tak boleh. Sebab nafas orang semua lain-lain. Kita kena cek diri kita sendiri. Saya ni sebenarnya boleh baca, boleh berhenti kat mana, sesuai nak ambil balik kat mana. Sebab kalau tak, kalau kita suruh wakaf juga kat satu tempat tu, nanti dia akan jadi macam sangkut-sangkut lah. Dia ulang-alik pada nafas yang sama. Macam tak lepas satu ayat, sebab apa dia ulang balik, ambil balik macam tu. So dia tak lepas. So ini ada secara dalam keluar yang secara umum sajalah. Okey. Perempuan pun dah dapat nota ni kan, perempuan pun mesti dah baca dah. Ni dia secara umum saja. Panduan memulakan satu bacaan, ibtidak dari perkataan yang berasingan dan tidak berkaitan dengan perkataan sebelumnya, sebaiknya memula dari awal ayat. Ini standard lah, kita mula daripada simbol bernombor tu ke, ataupun kita kan ada qaf lam ya, suat lam ya, dari situ pun semua boleh, simbol-simbol tu boleh lah. Okay, tapi yang macam lam alif tu tak digalakkan kan, sebab ayat dia ada masih kaitan kan dengan ayat sebelum. So kita kena reverse belakang sikit, ambil balik macam itulah. Jika tidak dari pertengahan ayat, pastikan tiada kaitan lafaz yang boleh merosakkan struktur ayat.
tidak dari isi perbicaraan orang kafir kecuali dibaca dengan tuan punya bicara. Maksudnya ayat tu ada kena-mengena pasal orang kafir, dengan orang Islam ke apa, sebab kita baca ayat tu terpotong. Seolah macam kita mengagungkan kafir, kita menghina pula orang yang orang Islam. Contohnya lah ayat tu. So jadi keadaan macam tu. Oleh kata kerana kita dia tak faham bahasa Arab. Kalau orang yang mahir bahasa Arab tak masalah, dia boleh tahu kat mana nak ambil. Tapi jenis yang macam kita ni umum-umum biasa ni, so itulah kita kaedah tu kita just ambil yang basic sangatlah. Okay, kalau yang ada buku yang guna Quran wakaf tidak, just follow je kali-kali orang bagi tu. Kalau tak boleh juga, gunalah kaedah yang kita dah kalimah-kalimah kata sendi, kata penghubung yang sekurangnya tak mengganggu sangatlah struktur pengisi ayat tu sendiri. Okey. Jika wakaf di pertengahan ayat kemudian tidak pasti bagaimana untuk ibtidak, maka ia perlu mengambil semula kalimah yang ia berhenti tadi atau mengulang semula sekurang-kurangnya dari satu kalimah sebelumnya. Inilah yang last kali kata jalan keluar lah. Kalau macam ni kita tak reti ambil kat mana semua kan, jadi macam ni. Macam mula ayat tak masalah, kita tahulah. Mula ayat sebab ayat nombor 1, ayat nombor 2 tu kita tahu. Ataupun ambil pada simbol-simbol. Itu okey sebab kita pernah belajar. Tapi jenis tiba-tiba tengah ni tak tahu nak ayat kan putuskan melibatkan perkataan orang kafir ke, melibatkan kita imanan ke. Dah kita pun tak tahu makna macam tu kan. So jalan keluar dia apa? Sebenarnya nak elak pada benda yang sekurang-kurangnya kita minimizekanlah kesalahan. Dari segi kita tak faham maksud. Allah tu maha tahu. Kita ni usaha nak baca Quran. Allah pun tahu level kita banyak mana. Okey, tapi untuk dari segi bacaan sekurang-kurangnya dari segi nak kontrol nafas. Kalau kita dah baca ayat tu panjang ke pendek ke apa, nafas tak cukup, berhenti, ambil balik. Ambil balik tu sekurang-kurangnya satu kalimah sebelum. Reverse lah balik. Sekurangnya satu kalimah. Maksudnya kalau orang yang nafas pendek, jangan reverse belakang panjang sangat. Nanti dia come back to normal, ulang gostan ke depan balik macam tu. So ambil satu kalimah saja belakang tu reverse, bacalah tu ke depan. Sebab ini isu dia orang yang memang jenis nafas memang pendek dalam satu ayat mau 3-4 kali berhenti tu. Sekurang jalan keluar. Pada orang yang normal yang boleh baca macam biasa lah. Tak ada masalah. Ini untuk orang yang basic betul-betul yang tak ada nafas lah. Sebab tu kita masuk di semua kategori info tambahan. Okay. So ni dah kata sendi. Kalimah kata sendi atau kata penghubung yang sekurang-kurangnya kita boleh guna dia untuk kita dapat guide lah sekurang-kurangnya perkataan apa yang kita boleh mula. Macam ada perkataan tu ada start dengan bi, min, mina, ila, li. Ni perempuan dah, notan ni perempuan dah dapat dah, perempuan sudah baca lah. So gunalah kaedah ni, perkataan ni. Kalau kita nafas dah habis, ambil balik pada summa, contoh. Qala, il. Perempuan tengoklah apa-apa yang perkataan yang ada yang sebelum masa perempuan nak berhenti tu. Berhenti, nak ambil balik tu, tengok ada tak perkataan ni. Perkataan ni. Kalau tak ada, dia tak jumpa, ambillah satu kalimah sebelum dia tu je. Tu sambung je lah baca. Perhatian, kita pernah bagi perhatian memulakan bacaan dari kata sendi. Kemudian adalah salah satu alternatif bagi mereka yang wakaf darurat kerana tidak cukup nafas. Ini adalah kategori darurat. Kita ikhtiar dulu. Kalau tak boleh juga, kita berhentilah cara macam ni. Ia bukanlah kaedah yang terbaik, tetapi sekurang-kurangnya memberi jalan keluar kepada mereka yang tidak boleh bahasa Arab dan tidak memahami makna dan terjemahan. Sekurang-kurangnya bolehlah juga baca Quran daripada, sebab setengah orang bila dia rasa dia tak boleh, terus tinggal. Terus tinggal tu lagi teruk daripada ni kita baca seorang ni kita baca juga. Daripada tak naklah biarlah. Terus tinggal. Apa yang jadi pun biar. Itu kesilapan yang sangat besar. Sebab syaitan dia memang nak dia orang tak payah baca Quran. Itu je memang tujuan dia. Okay? So inilah kaedahnya. Ini secara umum. Perempuan pun dah dapat dah nota ni. Jadi kita go through je sebab itu tak sempat nak cakap nak tunjuk. So tadi apa yang kita buat tadi, kita dah terangkan pasal al-iskan, al-raum, al-ishmam dan ibtidak. Ibtidak ni kita secara umum je lah. Ibtidak ni maksudnya kita nak memulakan bacaan. Nah, kalau dah nafas dah memang jadi pendek-pendek, tengoklah kalimah apa yang kita boleh ambil kat sini. Kita mula dari situ. Kalau kalimah ni pun tak wujud kat situ, kata kalimah sebelum tu pun tak ada pun kat ni, so kita ambil lah satu kalimah tu, reverse satu, terus. Jangan dah berhenti tu terus jalannya. Jangan macam tu. Reverse sikit. Kita dah tahu kita memang nafas dah tak cukup. Kalau tak kita main terus-terus baca, dia punya flow tu tak cantik lah pula dari segi bacaan. Tiba berhenti, terus baca. Sedangkan ayat tu, dia punya flow tu. Just reverse balik satu kalimah, sambung tu orang tahu, dia masih ada kaitan lagi dengan ayat yang sebelum tu. Ini secara umum saja. Perempuan nak tahu lebih, perempuan mesti kena pergi bertalaki, perempuan pergi tengok macam mana nak tidak balik apa semua. Sebab ini bergantung pada kita kemampuan diri sendiri.
kita tak boleh nak set mesti macam ni sebab ada orang tak boleh sampai pun. Okey, itu secara umum. Okey, sekarang dah 8.50. So apa akan berlaku? Congak tajwid. Sebab apa? Minggu depan insya-Allah perempuan akan masuk kategori nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin itu kategori memang majoriti perempuan memang tunggu pun bab ni. Biasanya kita rasa macam alamat makhraj huruf, sifat huruf macam biasa je. Perempuan jenis nak tunggu yang nun mati tanwin kan. Sedangkan itu semua kena mahir makhraj dengan sifat huruf, barulah perempuan boleh menguasai nun mati dan tanwin tu. Okey, sebelum kita nak masuk ke fasa itu masuk fasa hukum tajwid lah tu. Ini bukan fasa hukum tajwid ni, ini fasa yang perempuan nak build up perempuannya makhraj huruf, cara nak sebut, cara nak bunyi. Okey, sekarang sebelum kita masuk ke fasa tu nanti minggu depan insya-Allah perempuan ada congak tajwid dulu. So cepat sediakan kertas, perempuan sediakan, kita dah suruh sediakan kertas dan pen, sediakan helai muka surat. Dah kertas kosong nombor 1 hingga 20, sekarang tulis 1 hingga 20. Lepas tu gunakan pen hitam ataupun pen biru, tak nak pensel tak mau. Sebab kita tak nak nanti perempuan tukar-tukar jawapan. Salah tetap salah, betul tu betul. Kita belajar diri kita disiplin. Okey, mesti sediakan kertas kosong, perempuan memang dah buku nota pun kan. Dia buka lapis yang kosong. Tulis 1 hingga 20, perempuan semua dah biasa dah 1 hingga 20. Lepas tu guna pen hitam atau pen biru sahaja, pensel tak nak. Format soalan adalah objektif, dengar dan baca soalan pada skrin. Maknanya saya akan paparkan soalan tu. Pada masa sama saya akan sebut jugalah. Maknanya perempuan dengar dan perempuan pun boleh baca jugalah. Okay. Hanya cantik pilihan jawapan sama ada A, B atau C sahaja. Tidak perlu salin soalan. Sebab kita pernah tengok orang tulis congak tajwid, bila kita suruh upload balik dalam e-homework, siap tulis dengan jawapan, dengan soalan sekali. Tak perlu. Kita tak nak buang masa. Dengar, tulis jawapan dia A, B atau C. Cuma beza kali ni perempuan boleh nampak kat skrin. Kalau sebelum ni saya jenis sebutnya kan. Nanti perempuan dengar je betul-betul. Tapi kita tak papar apa-apa pun kat skrin. Tapi untuk kali ni, kita papar kat skrin dan saya pun akan sebut. Tapi kita takkan ulang lah. Kalau macam sebelum ni, perempuan hanya mendengar, kita akan ulang kali kedua. Tapi ni tak ada. Sekali ni je. Lepas dah tak ada lah. Okay? Sebab tu bila kena dengar betul-betul, tengok sebab kita dah paparkan kat skrin nanti, tulis je A, B atau C. Kalau jawapan nombor 1 tu A, tulis A je. Tak payah nak salin soalan tu. Sebab kita takkan nak ulang balik. Sebab kita ada masa 20 minit saja. 20 soalan, 20 minit. Ini satu soalan 1 minit sahaja. Okay. Yang kelima, semak jawapan sebaik saja selesai 20 soalan dipaparkan. Sebab kita dah settle tunjuk 20 soalan tu. Terus kita akan semak jawapan. Maksudnya saya akan pergi balik skrin soalan nombor 1 tu kita akan semak sama-sama lah. Dan semak tu sila guna pen merah sahaja. Sebab sama ni pun dah beberapa kali dah Zoom. Sebelum ni pun ada juga perempuan dah siap alat tulis semua kan. So benda tak ada alasan, tak ada pen baru nak mencari apa semua. Yang keenam, jumlahkan jawapan yang betul. Nanti bila dah settle semua, kita dah semak jawapan sama-sama. Lepas tu kalau perempuan dapat 6 per 10, 6 per 20, tulis 6 per 20. Kalau dapat 10 per 10, tulis 10 per 20, tulis. Kalau 20 per 20, tulis. Sebab nanti perempuan akan ambil gambar, masuk dekat e-homework tu. Sebab saya nak tengok perempuan punya prestasi macam mana. Sebab kita next week akan masuk hukum tajwid. So ini yang basic-basic ni mesti perempuan dah boleh, orang kata boleh hadam lah benda ni kan. Yang last kali nanti ambil gambar dalam surat tadi tu dan hantar ke link e-homework secara pertama. Ini perempuan dah tahu dah prosedur ni. Cuma mungkin pada kawan yang baru masuk, kita pun dimaklumkan ada beberapa orang kawan yang baru masuk. Dan inilah kaedah yang kita gunakan latihan secara online. Okay, semua dah sediakan kertas 1 hingga 20. Guna pen hitam atau pen biru sahaja, pensel tak nak. Sebab kita tak nak perempuan tukar jawapan. Orang kata amanah dengan diri sendiri. Format soalan secara objektif. Nanti pun boleh pilih sama A, B atau C. Nanti dengar dan baca pada skrin. Dan kita takkan ulang. Skrin tu takkan ulang balik. Cuma masa nak semak nanti saja. Okey. Semakkan jawapan. Habis 20, kita akan semak sama-sama. Guna pen merah sahaja. Tu jumlahkan jawapan yang betul. Perempuan dapat berapa tu? Macam kita sekolah macam biasa dah congak kan. Berapa yang betul? Per 20. Maksudnya kan ada 20 soalan. Lepas tu ambil gambar, nanti dah habis kelas nanti. Dah habis kita punya sesi soal kesihatan ke apa semua tu. Dah habis lah kita kat online tu. Ambil gambar terus masuk kat e-homework. Saya nak tengok berapa yang dapat apa-apa semua. Salah kalau dapat 0 per 20 pun tetap ambil gambar, hantar. Dan jangan tak payah tulis nama. Biasalah apa tulis nombor kod mesej je lah. BTP berapa tu. Tak perlu tak nama pun. Okey, hantar. Walaupun kod jawapan dia kosong, tetap kena hantar. Tunjukkan perempuan ada inisiatif. Okey, semua dah siap Saya akan perempuan ada sekali je.
Lepas tu kita terus soalan kedua, tiga, sebab dia satu minit saja. Okey, soalan yang pertama. Okey, kalimah di atas diwakafkan dengan cara apa? Mak asli ke, mak badal atau mak arid sukun? Tulis ABC saja, jangan salin soalan, jangan salin kalimah tu, tak payah. Untuk kalimah ni, zalikal kitab. Kalimah di atas diwakafkan dengan cara apa? A, B atau C? Tulis jawapan saja. Perempuan hanya dengar apa si cakap dan tengok the screen. Okay, soalan kedua. Okay, kalimah ni. Pada kalimah yang dibulatkan, mengandungi apa? Hukum apa yang ada pada kalimah ni? Hamzah wasal, mak asli. Lam, alif lam qamariyah, mak lin, mak asli. Alif lam syamsiah, huruf lin, mak asli. Apakah hukum yang ada dalam ni? Yang bulat ni saja. Adakah dia hamzah wasal dengan mak asli saja? Adakah ada alif lam qamariyah, mak lin, mak asli pun ada? Ataupun dia ada alif lam syamsiah, dia ada huruf lin, dia ada mak asli. Tengok betul-betul. Dalam bulatan sahaja. Apakah hukumnya ada dalam tu? Okey, yang ketiga. Manakah berikut hukum bacaan qalqalah sughra? Di antara A, B, C, dalam kalimah ni mana ada qalqalah sughra? Manakah yang berikut ada hukum bacaan qalqalah sughra? A, B atau C? Kita takkan ulang soalan. Kita akan ulang. Kita akan terus sampai 20. Nanti terus semak. Sebab dia pun objektif. Tengok aja. Letak jawapan terus. Tak payah salin soalan. Tak payah salin jawapan pun. Nak A, B, C sahaja. Okay, soalan yang keempat. Sifat tawasud. Sifat huruf tawasud atau bainiyah. Itu nama selain daripada tawasud tu. Adalah sifat pertengahan di antara apa? A, B atau C. Sifat huruf tawasud ataupun nama lain dia bainiyah adalah sifat pertengahan di antara apa? Antara ismak izlaq ke, antara itbaq dan infitah ke, antara syiddah dan rikhwah ke? Mana satu? A, B atau C? Rikhwah tu bukan salah ejaan ke apa, itu nama ilmiah dia. Macam tadi kita belajar al-iskan, tu nama ilmiah. Rikhwah, nama ilmiah. Rokhawah, sama juga bahasa ilmiah juga, tapi kita biasa sebut. Rokhawah, rikhwah, benda yang sama. Okay, soalan yang kelima. Pada kalimah ni, kalimah kita bulat warna merah ni, memulakan bacaan dari hamzah wasal, ni hamzah wasal. Dalam ayat ini, baris apakah yang perlu diletakkan? Okey, ini hamzah wasal, kita nak mula dia tu. Kita nak letak baris apa? Atas, bawah atau depan? Hamzah wasal ni yang benda merah ni. Benda merah ni, nak letak baris apa? A, B atau C. Jangan tulis atas, bawah, depan. Tak mahu A, B, C saja. Sebabkan kita nak semak pun A, B, C je. Sebab kita masa. Sebabkan masa. Okey, yang keenam. Okey, pada kalimah ni, terdapat berapa hukum mad asli pada kalimah di atas? Okay, dalam kalimah sepanjang-panjang ni, ada berapa mad asli? Kira ada berapa mad asli?
A ada 5 ke, ada 4 ke, ada 3. Pilih A, B atau C. Tengok mana satu mak asli. Tengok ada berapa. Ya, kira ada berapa mak asli. Pilih jawapan. Yang ketujuh. Okay, ini kalimah yang dibulat ni, bukan kalimah bulat, huruf yang dibulat ni. Okay, yang bulat ni. Bulatan ini mewakili apa? Bacaan 2 harakat tanpa dengung, bacaan 2 harakat dengan dengung, bacaan 1 harakat. Macam mana kita nak baca pada kalimah ni? Yang merah ni, macam mana bunyi dia? Adakah dia kena baca dengan 2 harakat tanpa dengung? Adakah baca 2 harakat dengan dengung? Atau bacaan 1 harakat? Mana satu? A, B atau C? Nak tahu apa tu, baru kena baca lah. Baca tu boleh tahu dia sebenarnya apa. Dan kalau teman tak baca pun, kalau memang dah mahir teori pun, tengok pun dah tahu dah, oh ni kena baca apa keadaan dia tu. Okey, yang ke-8. Okey. Kesilapan bacaan yang sering berlaku kepada huruf hamzah yang bertanda sukun. Kalau hamzah bertanda sukun, selalu orang buat silap. Macam contoh pada perkataan ni kan, ni sampel lah, hamzah sukun, hamzah sukun, hamzah sukun. Apa yang selalu berlaku? Salah apa yang selalu buat salah? Bacaan secara syiddah ke? Bacaan secara infitah ke? Bacaan secara qalqalah? Orang selalu buat silap apa kalau sampai pada hamzah sukun ni? Silapannya sering berlaku. So nak tahu apa tengok. Kalau hamzah ni selalu buat salah apa? Bacaan secara syiddah ke? Bacaan secara infitah ke? Bacaan secara qalqalah ke? Apa selalu semua buat silap ni? Contoh tak? As-sama as-sama wa ya'murun sayu'tina. Biasa kalau hamzah sukun ni biasa apa salah orang yang selalu buat? Silapan orang selalu buat. Kadang sambil kesalahan dia perasan ke tak perasan ke? Pilih mana selalu kesalahan apa. Okey, yang ke-9. Yang satu ni lebih kurang 1 minit saja. Pada kalimah ni, sifat huruf yang wajib dipelihara ketika melafazkan huruf tersebut. Masa nak sebut huruf ha yang sukun, apa yang kita kena jaga? Rikhwah dan syiddah, rikhwah dan itbaq, rikhwah dan hams. Apa yang kita kena jaga? Wajib pelihara sifat huruf pada ha yang sukun. Ihsana, nahnu lahu, uhkimat. Apa yang kita kena jaga pada bunyi macam tu. Dan kita tak nak memantau jawapan, tapi bila sebut, tak bunyi pun. So, apa yang belajar, apa yang sebut, mesti tally sama. Yang ke-10. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat istitolah yang ada pada huruf bod? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat istitolah yang ada pada huruf bod? Melepaskan nafas berserta detakan, memanjangkan nafas berserta hamburan, memanjangkan suara tanpa nafas. Bila kita sebut bod tu, dia ada sifat istitolah. Dia ada sifat tunggal istitolah. So apa kita kena make sure ada pada istitolah tu. Bila nak sebut tu apa yang berlaku? Adakah nafas tu tahan dengan detakan ke? Adakah panjangkan nafas berserta hamburan ke? Adakah memanjangkan suara tanpa nafas? Mana satu? Nak sebut huruf bod tu apa yang kena ada? Au, fil ard, ad-dhalal.
Bidu. Au. Huruf bot. Okey, yang ke-11. Okey, ini kita bagi sampel kalimah, ada 3 sampel kalimah. Bagaimanakah cara bacaan nun dan mim bertasydid? Manakah cara baca nun dan mim bertasydid? Tasydid maksudnya sabdu ni. Okey. Pertama, nyatakan sifat gunnah di tengah kalimah saja. B, dibaca dengan kadar satu harakat dan cepat. C, kekalkan sifat gunnah dalam semua keadaan. Kalau contoh ni kan, ni semua mim sabdu, nun sabdu ni kan berjubul gunnah. Kita wajib dengung. Tapi apa yang kita nak jawapan satu ni? Bagaimana cara bacaan nun dan mim bertasydid? Okey, yang ke-12. Huruf sa, zal, dha. Kedudukan lidah ketika menyebut huruf-huruf di atas. Masa nak sebut huruf ni, lidah kita kat mana? Hujung lidah menyentuh pangkal gigi kacip bawah. Hujung lidah menyentuh hujung gigi kacip atas. Tengah lidah menekan ke langit atas. Mana satu? Nak sebut sa, zal, dha, as, al, au. Kat mana lidah kita tu? Kalau perempuan bersebut dengan betul, perempuan mesti tahu dia keluar kat mana. Salah sebut memang jawapan mesti salah. Jadi jawapan saja A, B atau C. Jangan salin jawapan. Okey, soalan yang ke-13. Hendaklah disempurnakan kedua-dua tempo sifat huruf ini, hams dan syiddah, sebelum berpindah ke huruf selepasnya atau waqaf padanya. Dua huruf itu ialah apa? Okey, apa huruf tu? Kita ada dua huruf yang kita kena settlekan dua tempo tu. Dia mesti settlekan hams, dia mesti kena settlekan syiddah. Dua settle tu, huruf apa yang kita kena buat macam tu? Huruf lain tak terpakai, dua tu je. Kita kena settlekan dua tempo tu. A, B atau C. Qaf dengan kaf ke, sod dengan sin ke, ta dengan kaf. Kalau tak settle dua tu, tak betul huruf kaf kita, tak betul huruf ta kita. Sebab tu makhraj dengan sifat sangat penting. Jangan siapa kata makhraj dengan sifat tu macam biasa je, tak ada. Itulah dia punya tonggak utama dia. Kalau tak boleh settle tu, tak boleh master tu, memang tak boleh baca Quran betul. Okey, soalan yang ke-14. Okey, ni huruf. Apakah persamaan yang terdapat pada kedua-dua huruf ni? Apa persamaan dia? Makhraj al-haq dan rikhwah. Rikhwah ni sifat. Al-haq ni makhraj. Makhraj al-haq dan rikhwah. Makhraj al-haq dan tawassut. Makhraj al-haq dan itba'. Okey, pada huruf au, au. Dua ni, apa dia punya persamaan? Nama dia sama dekat al-haq dan rikhwah ke, al-haq dan tawassut ke, al-haq dan itba'. Apa dia punya persamaan tu? Dia sebut au, mesti dia au. Dari segi makhraj sama, memang jawapan semua dah sama. Yang belakang tu sifat dia, apa kebersamaan dia? Sebab tu makhraj sifat dua beradik kembar tak boleh pisah. Mahir makhraj sifat tak pandai, tak boleh. Mahir sifat makhraj tak reti, tak boleh. Dia mesti dua-dua tu datang sekali. Sebab tu kena mulut tu sentiasa bagi latih-latih lidah supaya nak fasihkan dia. Okey, soalan yang ke-15. Okey, Allah ni adalah lafaz jalalah. Lafaz jalalah maksud Allah. Kaedah menyebut lafaz jalalah adalah seperti berikut, kecuali. Semua jawapannya betul, ada satu yang tak betul lah. Dia kata kecuali. Kaedah menyebut lafaz jalalah adalah seperti berikut, kecuali
Dibaca tebal apabila sebelumnya baris atas dan baris depan. Dibaca dengan memuncungkan bibir. Dibaca nipis apabila sebelumnya baris bawah. Okay. Mana satu jawapan tu dia tak terpakai untuk lafaz jalalah. Kaedah menyebut lafaz jalalah adalah seperti berikut kecuali. Mana satu? A, B atau C? Nak sebut lafaz jalalah, nak sebut Allah tu. Allah. Okay, soalan yang ke-16. Okay, ni kita bagi sampel kalimah. Waqaf ta'anuk atau kita nama lain dia muraqabah. Berfungsi seperti berikut kecuali. Okay, fungsinya 3 titik ni. Waqaf ta'anuk kan. Okay, kaedah nak baca dia tu. Berhenti pada simbol waqaf yang pertama. Berhenti pada simbol waqaf yang kedua. Berhenti pada kedua-dua simbol waqaf. Mana satu? Waqaf ta'anuk berfungsi seperti berikut kecuali. Maksudnya apa kita tak boleh buat? Mana satu? Nak waqaf yang first ke? Nak waqaf yang second ke? Nak waqaf dua-dua sekali ke? Mana satu? Apa fungsi sebenarnya waqaf ta'anuk tu? Tulis A, B atau C. Okey, soalan ke-17. Kalimah yang manakah apabila diwakafkan dibaca dengan 2 harakat? Bila kita nak wakaf dia, kita baca dengan 2 harakat. A, B atau C. Mana satu? Saya tak boleh bacakan lah. Nanti pun dah tahulah apa jawapan dia. Sebab bila dah baca dah tentu kita nampak. Okey, sekarang pilih mana satu. Yang bila kita wakaf dia, dia akan berhenti dengan 2 harakat. Kalimah A, B atau C. Ni semua senang je. Memang sangat very basic. Okey, yang ke-18. Contoh kalimah yang mengandungi huruf lin. Contoh kalimah yang mengandungi huruf lin kecuali. Semuanya ada sampel huruf lin tapi mana satu yang tak ada? A, B atau C. Ustaz ni ada dua sampel. A ada 2 sampel, B 2 sampel, C ada 2 sampel. Sampel yang mana satu yang tak ada huruf lin? Kata kecuali kan? Kecuali maksudnya tak ada lah. A ke B ke C yang tak ada huruf lin. Dah mana satu sampel yang memang dia dua-dua ada huruf lin lah. Ada satu ada yang ada, ada yang tak ada. So kita nak jawapan yang mana? Okey, yang ke-19. Ni kalimah ni, kalimah di atas boleh diwakafkan dengan cara apa? Tadi baru kita belajar raum dengan ishmam. Okey, ni kalimah ni bila kita nak hujung wakaf tengok hujung je lah. Okay, apa kalimah kaedah kita boleh guna? Nak guna syari iskan dengan raum ke? Nak guna araum dengan ishmam ke? Nak guna iskan saja. Iskan kan mesti ada sukun. Mana satu? Nak wakaf tengok belakang ni je lah wakaf ni. Kaedah kalimah ni nak berhenti cara apa? Nak guna iskan dengan raum ke? Guna raum dengan ishmam ke? Nak guna iskan saja. Mana kita boleh guna? Kaedah apa yang boleh pakai? Yang terpakai untuk dia. Ni tanwin nun baris bawah ni. Kita nak guna kaedah apa boleh guna? Iskan dengan raum, raum dengan ishmam, iskan saja. Mana? A, B atau C. Ni baru je belajar ajak tadi. Memang saja letak ujung-ujung. Nak tengok orang ingat tak? Okay, yang last sekali. 20. Kalimah di atas ni, kalimah ni boleh diwakafkan dengan cara al-iskan dengan araum, iskan, raum, ishmam,
iskan saja. Tengok dia kata nak wakaf, tengok ujung kali, tengok last. Last kali huruf apa? Huruf ra ni ada tanwin beri depan. Bila tanwin beri depan ni apa kita boleh guna? Iskan dengan raum ke? Iskan, raum, ismam ataupun iskan saja. Mana? Kita boleh guna untuk tanwin beri depan. Cara baca mana kita boleh guna? Okey. Dah A, B atau C. Tengok yang hujung tu je. Ra tanwin beri depan tu. Apa guna, kita boleh guna kaedah apa? Nak guna iskan saja ke? Raum dengan iskan pun ke? Ataupun iskan, raum, ismam pun boleh. Mana satu? Okey, dah Okay, jom kita semak jawapan. Terus pada nombor 1 balik. Pakai pen merah. Lepas tu nanti dah habis nanti, mak-mak semua tu, jumlahkan lepas tu ambil gambar. Okay, kita akan buat very fast dah 9 suku. Okay, kalimah di atas diwakafkan dengan cara apa? Dengan cara apa? Berhenti ni. Ya, cara dengan cari pen color. Okay, kita berhenti dengan cara ma'arid li sukun. Kitab. Kalimah di atas diwakafkan dengan cara mad arid li sukun. Sebab apa? Ada huruf mad kat sini. Okay, ada huruf mad kat situ. Okey. Semua mark masing-masing tu. Jawapan dia 1 C. Jawapan dia C. Yang kedua, pada kalimah yang dibulatkan mengandungi hukum apa? Ini kataan ni. Asyaitanu. Asyaitanu. Hukum apa dia? Dia ada alif lam syamsiah. Dia ada ni alif lam syamsiah. Ni alif syamsiah. Lepas tu dia ada huruf lin. Lepas tu dia ada mad asli. So jawapan dia C. Alif lam syamsiah, ada huruf lin, ada mad asli. Dalam apa bulatan tu lah. Apa hukum yang ada? 3 tu. Yang jawapan dia C. Nombor 2 adalah C. Mak masing-masing. Nombor 3, manakah yang berikut hukum bacaan qalqalah sughra? Okay. Mana ada qalqalah sughra? Kita tahu qalqalah mesti ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, dan dia mesti sukun dan mesti duduk kat tengah. Mana ada? Ini ba ada 1, adakah ini? Tak ada. So jawapan dia lah A. Sebab ni ba sukun. Dan ba kat situ. Ni gerak-gerak. Nombor 3 jawapan dia A. Fastajabna jabna. Itu qalqalah sughra. Ba yang sukun dan dia duduk kat tengah-tengah. Okay, nombor 3 jawapan dia A. Yang keempat, sifat huruf tawassut atau bainiyah adalah sifat pertengahan di antara tawassut dengan bainiyah, duduk di antara syiddah dan rokhawah. Syiddah ataupun rikhwah. Nombor 4 jawapan dia C. Jawapan dia C. Nombor 4 adalah C. Dia duduk di antara syiddah dengan rokhawah. Yang kelima, hamzah wasal. Mulakan baca hamzah wasal dalam ayat baris ni, ayat ni baris apakah yang perlu diletakkan? Dia dah mesti letak baris apa? Tengok kaedah. Dia tengok kaedah huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Kalau kaf ni baris depan, kaf ni kan huruf yang ketiga. So kalau kaf ni depan, so dia akan jadi baris depan juga. So dia akan nombor 5 adalah C. Depan. Jadi kita akan bunyi uzkuru. Baris depan. So jawapan dia C. Nombor 5 C. Nombor 6. Jawapan dia dapat ada berapa mat asli dalam kalimah ni. So kita kira ada berapa mat asli. Ta 1, B 1, Ha 1, Za 1. Tak ada dah. So ada 4. So nombor 6 adalah 4. Jawapan dia 4. Dia C. Nombor 6 adalah jawapan dia B. Ni 4. Ada 4 mat asli dalam tu. Okay, untuk soalan nombor 6 jawapan dia B. Yang ketujuh. Okay, contoh kalimah yang bulatan ni mewakili apa? Ini adalah hukum apa? Mad badal. Mad badal kita baca dengan 2 harakat. So mana tu jawapan? Ada 2 harakat, cari yang 2 harakat. Bacaan 2 harakat dengan dengung ke tanpa dengung? So jawapan dia mana ada dengung? Wal akhirah.
Mana ada dengung kan? Ala alihatikum. So tak ada bunyi dengung. So nombor 7 adalah A. 2 harakat tanpa dengung. Nombor 7 A. Ya, mak terus nombor 7 adalah A. Maunya Isa nanti kan benda ni soalan kita akan share nanti dalam tu pun boleh ambil kalau nak bagi orang lain buat ke apa kan nak buat semula ke. Kan kita share nota ni pun ambil lah. Nombor 8 untuk kalimah ni kesilapan bacaan sering berlaku. Pada huruf hamzah bacaan sukun apa sering berlaku? Bacaan secara syiddah, dia kata kesilapan. Syiddah betul lah. As-sama wa ya'muruna sayu'tina. Itu cara betul. Ini syiddah ni betul. So kita tak baca dulu. So apa yang selalu orang baca salah? Baca secara qalqalah. Ini. So 8C. Kesilapan selalu berlaku adalah baca secara qalqalah. Kesilapan. Kita tak baca as-sama wa ya'muruna sayu'tina. Itu salah. Tapi itulah ramai orang baca. Salah tu. So kita tak boleh baca secara qalqalah. So kesilapan yang selalu berlaku adalah baca secara qalqalah. Ada macam letakkan kat situ. So 8C. Lepas dia C. Yang ke-9 untuk sampel ni sifat huruf yang wajib pelihara kita kena sebut benda sifat tu. Ketika melafalkan huruf tersebut pada hal sukun ni, apa yang kita jaga? Ihsana nahnu lahu uhkimat. So kita kena jaga apa? Yang kita kena settlekan adalah sifat rikhwah dan hams. Sebab hal ni ada sifat angin yang terlepas dan juga sifat rokhwah yang masih mengalir. So kita kena bunyikan sifat rikhwah dan sifat hams. Nah, itu ada sifat rikhwah dan hams. Kalau rikhwah dan syiddah tak boleh kita bunyi sana nahnu lahu dia sangkut sebab syiddah. So tak boleh. Kalau itbaq lagi dah tak boleh sebab dia bukan huruf tinggi, huruf nipis. So jawapan dia 9 adalah C. Nombor 10 huruf dhad istitolah. So bila istitolah apa yang patut apakah dia maksud dengan istitolah yang ada pada huruf dhad? Apa maksud dia? Adalah memanjangkan suara tanpa nafas. Jawapan dia C. Memanjangkan suara tanpa nafas. Dia tersebut suara tu bunyi tu masih mengalir tapi nafas dah tak ada. Fil ard. Bunyi apa? Bunyi tu ada tapi nafas kita dah stop dah. Fil ard. Kalau melafaz nafas dengan detakan fil ard. Ald ada de belakang. So memang salah. Dia tak boleh sebab dia bukan qalqalah. Memanjangkan nafas sudah hamburan fil ard. Fil ard. Salah memang salah tak boleh pun. So jawapan dia C. Nombor 10 adalah C manjang suara tanpa nafas. Fil ard. Dia terus stop. Bunyi masih berjalan tapi nafas dah stop dah. So 10C. Nombor 11 daripada kalimah yang bertasydid ni, bagaimana cara bacaan nun dan mim bertasydid? La tufsidun anin na'im mimma immahin. So apa cara dia? Nyatakan sifat gunnah di tengah kalimah saja salah. Dibaca dengan surakat salah. Mesti kekalkan sifat gunnah dalam semua keadaan. Hanya bila nun sabdu mim sabdu dia duduk ujung ke, dia duduk tengah ke, dia awal tak boleh pakai. Dia kalau ada huruf lain bersambung dengan dia, baru kita dengung tu akan berfungsi. Tapi sebab dia mula dengan dia, tak adalah. Tapi dia kata bila ada mim sabdu, nun sabdu, apa akan berlaku? Kekalkan sifat gunnah dalam semua keadaan. Dia duduk tengah ke di ujung, dengung tetap maintain. Yang dengung yang panjang. Okay, so jawapan nombor 11 adalah C. Nombor 12. Huruf sa, zal dan za, kedudukan lidah ketika menyebut huruf di atas. Jawapan dia, hujung lidah menyentuh hujung gigi kacip atas. Nombor 12, B. Hujung lidah kena gigi kacip atas. Kita bagi gigi kapak kan. Itu gigi kacip atas tu, kaedah buku gigi kacip. Ini di atas. Kalau gigi kacip bawah. Kalau tengah lidah langit memang out dah tak ada. So jawapan dia B. Nombor 12 adalah B. F, L, O. Tu hujung lidah kena gigi kacip atas. Nombor 12 adalah B. Nombor 13, hendaklah disempurnakan kedua tempoh. Apakah tempoh tu? Hafz dan syiddah adalah huruf ta dan kaf. At, ak. Nombor 13 adalah C. Jawapan dia at, ak. Maksudnya kita suara dah bunyi, lepas angin sikit. At, tahan sebab syiddah. At, angin lepas tu adalah hams. Itu dua huruf yang kita kena settlekan tempoh dia adalah ta dan kaf. Jawapan dia C. 13 C. Nombor 14, huruf ghain dengan huruf kha, au,
apakah persamaan dia dapat pada dua huruf ni? Persamaan dia adalah dia memang semua daripada al-haq, semua al-haq, okey, semua al-haq. Sifat dia apa yang sama? Adalah sifat rikhwah. Rikhwah ni. So nombor 14 adalah jawapan dia A. Rikhwah. Masih bunyi, masih mengalir lagi bunyi tu. Dia ada sifat rikhwah. Nombor 14 adalah A, jawapan dia A. 14A. Nombor 15, lafaz jalalah ni kaedah menyebut lafaz jalalah adalah seperti berikut, kecuali apa? Dibaca dengan muncung bibir. Memang kita tak baca dengan muncung bibir pun. Allah. Tak ada, kita tak buat macam tu. Allah tak ada. Allah dalam mulut saja. So baca tebal ni baris atas ke depan tu betul. Baca nipis bila baris bawah betul. So yang salah memuncungkan bibir. So kita tak baca muncung bibir pun. Dia kata kecuali muncung bibir tu tak boleh. Okay. So 15 adalah B jawapan dia. 16. Okay, ni wakaf ta'anuk. 3 bintik ni. Apa kaedah dia? Kita mesti baca, nak berhenti kat yang first pun boleh. Nak baca berhenti yang second pun boleh. Yang tak boleh, dah berhenti sini, baca berhenti lagi. Itu tak boleh. Maknanya berhenti pada kedua-dua simbol tak boleh. So ini 16C. Ni tak boleh. Kita kena pilih nak berhenti yang first ke, nak berhenti yang second. Tak boleh berhenti yang first, tiba sambung sikit fi. Berhenti pula lagi tak boleh. Berhenti dua-dua tak boleh. Salah satu je. So 16 adalah C. Berkata kecuali tak boleh. Okay, nombor 17. Kalimah yang manakah apabila diwakafkan dibaca dengan 2 harakat? Mana satu? Mawaddah, fatal, tawwaba. Ada tu ba, ada tu lah bunyi dia. Yang C. 17 adalah C baca dengan 2 harakat sebab dia adalah mad iwad. 2 harakat ini dia terus wakafkan sukun, al-iskan, ini pun al-iskan sukun. So nombor 18. Contoh kalimah yang mengandungi huruf lin kecuali. Okay, ini kan dia dua set kan. So ini ada huruf lin kan, ini tak ada. Ini ada. Ini ada. Ini tak ada pula. Ini ada. Ini pun ada. So jawapan dia C. Nombor 18 ni C. Maksudnya ini ada yang tak ada. Ini mak asli, ini huruf lin. Ini huruf lin ni mak asli pula. Tapi ini huruf lin, ini pun huruf lin. So ini adalah nombor 18 adalah C. Okay, nombor 18 adalah C. Nombor 19. Okay, kalimah ni, kalimah di atas boleh diwakafkan dengan cara apa? Wakaf dengan cara al-iskan, raum, ismam, al-iskan saja. Ini tengok bawah ni. Ilahin. Maknanya kita boleh dengan mat riskum, maknanya al-iskan boleh. Ilahi ni. Maknanya boleh raum. Kalau ismam, ilahi. Tak boleh lah. Ismam yang berdepan. So, apa kita jawapan? Adalah iskan dan raum. A. 19 adalah A. Ilahin. Itu mat sukun. Maknanya iskan. Ilahi ni. Itu adalah raum. So, dua cara boleh untuk kalimah ni. Ujung. So, 19 jawapan dia adalah A. Last sekali 20. Okay, apa jawapan dia? Dia kata kalimah di atas boleh diwakaf dengan cara apa? Tengok last sekali. Adakah cara kuffar? Itu mak disukun, maknanya al-iskan. Kuffar. Jadi mak disukun. Kuffar. Itu mak disukun, al-iskan. Kalau kita nak guna raum boleh ke? Kuffaru. Kuffaru. Boleh juga. Sebab itu untuk pada depan boleh untuk raum. So lagi ismam boleh tak? Kuffar. Pun boleh. Maknanya jawapan dia 20 adalah B. So iskan, raum, al-ismam. Sebab apa? Bila dia baris depan, baca raum pun boleh, ismam pun boleh, sukun pun boleh. So jawapan 20 adalah B. Okay. So jawapan total kan jawapan jumlah tu berapa? Lepas tu nanti ambil gambar, lepas tu masukkan dalam e-homework. Kita nak tengok berapa perempuan dapat markah. Perempuan kira semua, bulatkan contohlah, kata dapat 15. Betul lah 15 per 20 lah kata konon. Bulatkan macam tu. Lepas tu dia ambil gambar. Lepas tu masukkan dalam e-homework nak tengok. Berapa orang yang dapat 20 ke atas ke, memang dapat semua dapat 20 ke. Kita akan tengok. Nanti kan benda nota 9.1 ni kita akan share dalam tu. Perempuan boleh tengok balik. Tengok, boleh download lah. Dia ambil. Lepas tu, perempuan boleh tengok lah balik soalan ni. Tapi sekarang ni yang perempuan dah buat tu, just ambil gambar, masuk dalam e-homework. Kita stop share. Itulah keadaan Congak hari ni punya tugasan. Okey. Dan memang kita expect harap perempuan boleh lah
sekurangnya 10 ke atas lah dapat jawapan. Takkanlah bawah dari 10 kan, insya-Allah. Tapi kita akan tengok, kalau dapat kosong pun tetap kena ambil gambar hantar. Jadi kita dah tahu kat mana kelemahan, kita akan bagi fokus lagi lah pada bahagian-bahagian yang kelemahan tu kan. Okay. So sekarang pun memang kita kena sharp time. Dan sekarang ni adalah, sebelum saya nak pass pada Dr. Julia. Dr. Julia dah ada ke? Dr. Julia dah ada ke? Ada Ustazah. Ada dah. Okey. So untuk saya punya sesi ni dah habis. So saya serahkan pada Dr. Julia untuk teruskan untuk sesi yang soal kesihatan tu lah. Okey. Tapi sebelum tu saya akhirkan saya punya sesi ni dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.